Assalamualaikum. Hari ini kita akan masuk bab baru iaitu bab 7, Geometri Koordinat. Okey, kita mulakan dengan 7.1, pembahagi tembiring garis. Jadi untuk nota ni, cikgu mohon awak salin dalam buku AdMath 2. Okey, ini antara nota lah, ibarat nota penting sebab ni tajuk baru. Tak pernah belajar lagi dalam, ada certain tu tak pernah belajar lagi dalam matematik biasa. So mohon salin dalam slide ni, semua salin dalam buku nota. Okey, ni ibarat nota. Okey, perkara pertama, pengenalan tentang titik tengah. Okey, titik tengah ni biasa dah tahu kan, tapi cikgu ulang balik sekali lagi. Katakan koordinat kat depan tu x1 y1, koordinat di hujung x2 y2, dan P ni terletak di tengah-tengah, di mana jarak titik 1 dengan P dan titik P dengan titik koordinat yang belakang ni sama. Okey, berapakah titik tengahnya? Yang ini nanti awak salin ni dah belajar, cikgu recall balik sebelum ni dalam matematik. Jadi x1 campurkan dengan x2, lepas tu kena bahagi 2, mesti ada kurungan, koma. Okey, yang depan x1 x, yang belakang cerita tentang y. y1 tambah y2 bahagi 2. Ni skrin cikgu ni ada masalah sikit, so tulisan cikgu lari sikit kat situ Okey, tu titik tengah. Okey, apa yang nak belajar hari ni, dia lebih kurang pembahagi tembiring garis, dia lebih kurang konsep dia dengan titik tengah. Tetapi awak ingat, kalau tajuk pembahagi tembiring garis, dia mesti ada nisbah. Okey, ada nisbah. So bila nampak nisbah, contohlah 3 nisbah 2 ke, 1 nisbah 6 ke. So bila nampak dalam keadaan nisbah, dia lebih kepada guna formula pembahagi tembiring garis. Okey, cikgu tunjukkan detail. Contoh, dia ada satu garis lurus. Dia ada, katakan koordinat ni adalah A, yang belakang ni B, okey, dan P. Tetapi P ni bukan di tengah-tengah. Kalau yang ni confirm tengah-tengah sebab dia kata titik tengah. Kalau P tu mungkin, P tu kalau cikgu boleh lukis, mungkin P tu boleh duduk di sini. Okey, dia ada pembahagian nisbah kat situ. Mungkin kat sini 5 nisbah 2 ke. Okey, logik lah 5 Okey, sebab dia jarak dia jauh. Okey, yang ni belakang ni 2 contoh. Ataupun dia boleh buat macam ni, P ni duduk di depan. Jadi apa nisbah dia? Mungkin dia boleh bagi nisbah 1 nisbah 6 ke. Okey, cikgu nak terangkan kat sini, P tu untuk pembahagi tembiring garis, dia tidak berada di tengah-tengah macam ni. Okey, dia bergantung kepada kadar nisbah tu. Okey, kalau dia pendek, yang depan tu kecil, maksud jarak dia kecil lah. Kalau dia 6, maksudnya jarak dia jauh. Okey, itu maksud dia pembahagi. Dia membahagikan garis-garis tu dengan nisbah tertentu. Jadi apa formula dia? Contoh, yang ni nisbah dia dari A ke P, nisbah dia M. P ke B, nisbah dia N. Jadi macam mana terbitkan formula tu? Okey, dia bergerak, dia boleh je nak bergerak daripada depan. Okey, nisbah depan. Okey, tapi cikgu suka nisbah dia, okey, awak ingat, bergerak daripada nisbah depan. Dia macam titik tengah juga. Dia cerita tentang X dulu. Yang depan cerita tentang X. Jadi cuma dia ada nisbah. Jadi apa nak buat dengan nisbah tu? Nisbah tu dia macam silang tau. N darabkan dengan X1. Okey, ingat cara nak guna dia, gerakkan daripada nisbah belakang, darabkan dengan X1. Okey, kemudian tambah, dia lebih kurang macam ni. Cerita X2 pula. Okey, nisbah belakang, darabkan dengan X2. Dia cerita pasal X dulu. Okey, bahagikan. Kalau titik tengah, bahagikan dengan 2. Tapi kalau pembahagi tembiring garis, dia bahagikan dengan hasil tambah nisbah tu. Ni formula dia. Okey, manakala untuk cerita tentang Y pula, okey, sekarang sama juga. Mulakan daripada nisbah belakang dan kita darabkan dengan Y1. Jadi NY1 tambah M pergi Y2 pula. Dia bersilang.
Bahagi dengan sama juga M tambah N. So ini adalah formula pembahagi tembereng garis. Okey, kalau tak ingat formula dia, mudah saja. Awak tengok, awak gerakkan daripada nisbah belakang, darabkan dengan X1, tambahkan dengan nisbah depan, pergi ke X2. Cerita pasal X, lepas tu bahagikan dengan hasil tambah nisbah tu. Sekarang nak cerita pasal Y, gerakkan daripada nisbah belakang, darabkan dengan Y1, tambahkan dengan M pula, pergi ke Y2, bahagi dengan M tambah N. Ini dia formula pembahagi tembereng garis. Mari kita tengok contoh. Ini semua salin dalam buku nota. Okey. Contoh 1, titik A dan titik B terletak di atas satu garis lurus. Jadi kita pun lukis. Kita try lukis. Dapat soalan kena lukis. Negatif 38. Katakan B 10 negatif 12. Okey, seterusnya soalan nombor 1. K ialah titik tengah AB. Ni dia cakap ni, clue dia, titik tengah. So K tu kena lukis di tengah-tengah. Okey. Cari koordinat K. Ni mudahlah, ni guna formula titik tengah. So nak dapatkan K sama dengan X1 tambah X2. Negatif 3 tambahkan dengan 10. Ni X1, Y1, X2, Y2. Okey, cerita pasal X, kemudian Y bahagi 2. Kemudian cerita pasal Y pula. 8 tambah dengan negatif 12 bahagi 2. Okey, ni titik tengah. Cikgu nak nampakkan perbezaan dengan soalan nombor 2 nanti. So, yang ini akan dapat 7/2. 8 tolak 12 akan dapat negatif 4 bahagi 2. So, akan dapat negatif 2. Okey, biarkan dalam pecahan. Okey. Betul 8 tolak 12. So, negatif 4 bahagi 2. So, negatif 2. Okey. Apa bezanya dengan nombor 2? Cikgu nak nampakkan perbezaan nombor 1 dengan nombor 2. Yang ni pula, dia kata titik C membahagi tembereng garis AB. Ni. Tembereng garis. So, bila nampak tembereng garis, nak guna formula mana? Guna formula yang bawah ni. Okey. Jadi, kita lukis. Apa-apa kita lukis. Jadi, soalannya sama juga. Ada titik A, titik 38, titik B, 10 negatif 12. Titik C membahagi tembereng garis. So, C tu jangan letak macam K. Dia tak cakap pun titik tengah. Dia kata membahagi. So, masa kita nak lukis tu, nak letak C tu dekat mana, kita tengok nisbah dia. Secara logik, 2 nisbah 3. 2. So, maksudnya 2 tu kecil. 3 tu besar sikit lah. So, C tu terletak di situ. Dengan nisbah 2, 3. Macam tu kena pandai letak. Kenapa C tak boleh letak di tengah-tengah? Sebab C ni bukan titik tengah macam K ni. Dia kata membahagi tembereng garis, dia ada nisbah. So, 2 nisbah 3. Logik lah, yang depan ni pendek sikit, yang belakang tu panjang. Jadi, berapakah koordinat titik C? Nak dapatkan titik C ni, jangan guna formula titik tengah. Sebab dia bukan di tengah-tengah. Jadi, macam tadi tu, okey. Cikgu nak terus guna formula ni. Okey. Konsep dia macam mana tadi cikgu cakap? Okey, cikgu guna marker hitam lah. Kita bergerak daripada nisbah dulu. Kemudian darabkan dengan X. So, nak dapatkan titik C, 3. Darabkan terus dengan negatif 3. Okey, ni cerita X. Kemudian, 2 pula. Nisbah yang depan pergi ke X. Ingat silang macam tu. Okey, bahagikan dengan yang bawah ni tadi cikgu kata hasil tambah nisbah tu. M tambah N. Jadi 2 tambah 3. Mudah saja kan? Mulakan daripada nisbah belakang. Kemudian crosskan. Kalau tadi cerita pasal Y, X, sekarang cerita pasal Y pula. Okey, 3 pergi ke 8. 3 darab 8 tambah. Depan darabkan dengan negatif 12. Okey, bahagikan dengan yang sama juga. 2 tambah 3. Okey, cuma cikgu nak cakapkan kat sini. Sebenarnya, tadi cikgu biasa amalkan daripada nisbah tu daripada depan belakang.
3 darabkan negatif 3 tambah 2 darabkan dengan 10. Ada yang tanya, boleh tak cikgu kalau saya nak tukarkan dia? Saya tak nak mulakan daripada nisbah depan, belakang. Saya nak mulakan dengan depan. Maksudnya 2 darab 10. Okey, 2 darab 10 tambahkan dengan 3 darab negatif 8. So dia nak mulakan daripada nisbah yang depan dulu. Tak ada masalah sebab apa kaitan dia? Dia ni sebab dia tambah, so mana-mana sama je. Cuma awak tak boleh, cikgu saya nak mulakan daripada depan tapi nak darabkan dengan yang negatif 12 dulu. Tak boleh. Dia nak buat yang ni dulu, tak boleh. Okey, dia kena darabkan X dulu, baru yang belakang ni cerita Y. Yang ni dengan yang ni tak boleh tukar. Okey, tapi yang ni dengan yang ni boleh tukar. Okey, sebab dia cerita pasal X. Okey. Jadi ni sorry. Okey, ni sama dengan. So kira sahaja negatif 9 tambah dengan 20. So akan dapat 11/5. 24. Adakah dapat kosong ni? Cikgu bagi je nombor ni. Tak apalah kalau sifar lah. 2 darab negatif 12. So yang sebelah sini dapat sifar. So inilah koordinat untuk titik C. Okey, nampak tu perbezaan titik tengah dan juga kalau dia ada nisbah. So ini adalah tembereng garis. Okey, seterusnya. Contoh 2. Dapat sahaja soalan geometri koordinat ni kita lukis. Kita pindahkan maklumat tu kepada dalam bentuk lukisan. Ni pun salin dalam buku nota. Contoh 2, titik P dan Q adalah koordinat. Okey, maksudnya masing-masing. Dan masing-masing maksudnya P ni yang ni, Q ni yang ni. So kita lukis dulu. 84 tu maksud masing-masing Ni adalah titik Q. R ialah garis di atas garis lurus PQ. Okey. R adalah garis di atas garis lurus PQ. Maksudnya tengah-tengah PQ ni nanti, bukan tengah-tengah lah, di antara garis ni nanti ada R. Tapi dia tak cakap lah tengah-tengah. Okey. Kalau tadi jelas dia bagi nisbah 2, 3. Ni ingat ni pattern dia lain pula. Kita nak lukis R. R ni duduk di antara PQ lah. Tetapi ini adalah nisbah dia. Nanti salin tahu dalam buku nota. Ini adalah nisbah, tapi ni nisbah dia agak pelik. Okey, kalau yang ni mudah. Ini kita dah tahu. Ni 2, ni 3. Okey, kalau keluar macam ni, perkara pertama, nisbah ni awak modify dulu. Awak ambil nisbah ni dulu. Okey, apa awak perlu buat? Sebelah sini huruf, awak modify. Ubah suai dulu nisbah ni. Kalau dia bukan bagi dalam bentuk macam ni. Kalau macam ni senang lah. 2, 3 kan? Okey, kalau bentuk macam ni, huruf ni, okey, cara dia macam ni. Yang ni depan huruf, belakang ni nombor. Okey, huruf tengok dekat sini. Huruf apa yang berada di depan PR? Lepas tu kena bahagikan dengan, okey, huruf tengok yang dekat sini dulu. Tulis huruf yang dah ada dulu kat sini. PR bahagikan dengan RQ. Dia kena tukar dalam bentuk, kita modifykan nisbah tu dalam bentuk bahagi. Sebab nisbah kan buat pecahan. Okey, kalau nombor, tuliskan nombor yang berada di belakang dulu. Bahagikan dengan nombor yang berada di depan. Okey, macam tu. Jadi, kalau nak tahu betul ke tak kita buat ni, kita try darab balik. Darab silang. 2 darab PR. Betul, 2 PR. 3 darabkan dengan 3 darab RQ. Betul, 3 RQ. Kalaulah awak buat salah. Kalau awak salah, awak confuse kan, tersalah ni. Ini salah. Sebab awak cek balik 3 darab PR, dia akan dapat 3 PR. Sedangkan dia nak 2 PR.
2 darab PQ, 2 PQ. Tapi kita dapat 2 PQ, tapi dia nak 3 contohlah ni RQ. Kita dapat 2 RQ. Salah lah kat situ. So, cara nak modify graf nisbah ni, salin dulu. So, yang depan tu huruf, tulis huruf yang dah ada kat depan, bahagikan dengan belakang. Kalau nombor, tuliskan nombor yang depan dulu, nombor yang belakang dulu, baru bahagikan dengan depan. Jadi, sekarang kita dah tahulah PR, kan R kini duduk di antara ni kan. Jadi, secara logiknya, kejap, ni tak logik ni. Dia 3. 3 maksudnya dia panjang. Yang ni 2. So, sini 3, sini 2. Sini R. Logik lah kan. PR adalah 3, panjang sikit. RQ adalah 2. Okey. Ini dah tak ada masalah lah. Samalah macam tadi, cari koordinat R. So, jangan guna titik tengah, guna tembereng garis. Cuma beza dengan contoh 1 dengan contoh 2, dekat sini saja yang berbeza. Okey. Jadi, nak dapatkan R macam tadilah, dengan cepat dah tahu. Mulakan daripada belakang. 2 darab 8. Tambahkan dengan 3. Dia mesti silang. 3 darabkan dengan 5. Cerita X dulu. Lepas tu bahagikan dengan nisbah dia. Kemudian balik semula ke belakang. Sekarang ceritakan pasal Y. Okey, depan pula 3. Darabkan dengan yang belakang. Negatif 2. So, tak ada masalah lah. Nanti terus dapatlah jawapan dia ni. Okey, kita kira 16 tambah 15. So, dapat 31/5. Tak boleh kecilkan. 8 tolak 6. So, dapat 2/5. So, inilah koordinat R. Okey. Kadang-kadang, okey, ni dah faham Kadang-kadang kalau dia bagi nisbah macam ni, macam mana? PR sama dengan, cikgu ubah 4 RQ. Sebab nanti dalam buku modul dia ada keluar nisbah macam ni. Ni contoh lah. Jadi, macam mana nak jawab soalan ni? Macam tadi, modify dulu nisbah tu. Kita tulis huruf PR bahagi dengan RQ. Lepas tu nombor. Nombor tulis yang belakang dulu 4. Ni masalah kat sini. Apakah nombor dia? Nombor dia kalau tak ada tu bukan sifar. Nombor dia adalah 1. Macam tu Kalau kes yang dekat sini tak ada nombor. Jadi jawapan dia kat sini mungkin PR dia 4, R dia 1. Okey, cikgu bagi lagi contoh. Ni boleh salin. Sebab soalan SPM ni dia boleh bagi pelbagai bentuk nisbah. Okey, kalau yang macam ni maksud dia PR bahagi RQ. Lepas tu nombor dia tak ada nombor. Nombor dia adalah 1 ni 1. 1 nisbah 1. Contoh So, nanti PR dia 1, RQ dia 1. Okey, ni contoh lah. Okey. Alright. Seterusnya, contoh 3. K ialah satu titik yang membahagi tembereng garis yang menyambungkan R dan S. Jadi, R dan S adalah garis R, S. Jadi, titik apa yang duduk di antara dia? K. K ni duduk adalah titik yang membahagi, K yang membahagikan garis RS tadi dengan nisbah PQ. Okey, nisbah dibagi yang ni lain pula. Dia bagi PQ. Okey, sekarang dia dah bagi titik. Katalah titik tu kita tak tahu kan. Kita lakar je lah. Apa beza dengan soalan tadi? Soalan 1 dan 2 ni, dia dah bagi nisbah. Dia suruh cari titik R tu. Okey, yang membahagikan dia tu. Sekarang yang ni terbalik. Dia dah bahagi titik yang membahagikan garis RS, tapi dia suruh cari nisbah dia. Nisbah dia kita tak tahu. Okey. Jadi, sebab dia clue dia dekat sini takut awak guna titik tengah ke tak. Nisbah. Clue dia dekat nisbah ni. Boleh highlight kan nanti. So, bila ada nisbah, kena guna formula tembereng garis.
Okey. Okey. Sekarang K ni dia dah bagi dah. K ni dia dah bagi negatif 1, 2. Okey. Kita gunakan formula tembiring garis. Kita buat Q. Okey, sebab kita tak tahu kan Q. Q darabkan dengan cerita X. Q darabkan dengan negatif 2 tambah P darabkan dengan 2. Sama je konsep dia. Cuma nisbah ni kita wakilkan dengan P dan Q. Okey, P ni darabkan dengan negatif 2. P darabkan dengan 2. Okey, bahagikan dengan P tambah Q. Kan dia kena tambahkan nisbah. Okey, sekarang kita gerak daripada belakang. Kita cerita pasal Y pula. Q darabkan dengan 1 tambah P darabkan dengan 5. P darab 5 bahagikan dengan P tambah Q. Jadi kita selesaikan negatif 2Q tambah 2P. P tambah Q. Yang depan ni tulis balik sebab nilai dia kita dah tahu. Q tambah 5P. Okey. Jadi macam mana nak selesaikannya? Okey, dah sampai sini. Dia nak cari P nisbah Q. Jadi, apa perlu kita buat sampai sini? Kita comparekan dia. Okey, jadi kita compare macam mana nak compare kan? Ini kan cerita pasal X, ini adalah cerita pasal Y. Jadi X ni kita comparekan dengan X. Kita dah tahu dah ni adalah negatif 1. Ni XY, ini adalah XY. Sebenarnya koordinat tu kita dah tahu dah. Nanti nilai dia dapat negatif 1. Yang belakang ni ni nilai dia 2. Jadi kita compare, bandingkan, kita pecahkan dia. Sama dengan P tambah Q. Okey, letak situ negatif 1. Okey. Jadi kita nanti yang kedua kita comparekan 2 pula. Okey. Jadi kita selesaikan dulu ni negatif 2P tambah negatif 2Q. Sekejap ya. Okey, dan kita selesaikan yang ni. Jadi negatif 2Q tambah 2P. Yang ni darab. P darab negatif 1 dapat negatif P. Dia macam ni lah kan. So kita kembangkan. Negatif P tolak Q. Okay. So kemudian ni cikgu sambung kat sini. Okay. Dia nak apa? P nisbah Q. Jadi P duduk di depan, Q duduk di belakang. Okay. P dulu. 2P yang ni pergi ke depan, dia tambah 1 jadi 3P. Q letak kat belakang. Negatif Q tambah, maksudnya negatif 1 tambahkan dengan 2. So kita dapat Q. Okey. Jadi macam mana nak tukarkan dia dalam bentuk nisbah macam tadi. Macam ni macam ni. Huruf nombor. So huruf P tulis kat sini dulu. P bahagi Q. Kemudian nombor. Nombor tulis nombor ni. Ni 1 bahagi dengan 3. Macam konsep. Ingat macam konsep yang ni tadi. Nisbah tu. Jadi dapatlah P nisbah Q. Jadi P dia adalah 1 kurungan pula. P dia 1, Q dia nisbah 3. Okey, ramai pelajar dia buat P yang 3. Salah. Dia kena modify dulu nisbah tu baru kita tahu P adalah 1, Q adalah 3. Okey. Untuk nak compare ni tadi cikgu hanya compare yang depan dengan negatif 1. Okey, cukup kalau nak compare cukup pilih satu sahaja. Okey, kalau awak tak nak comparekan bahagian X, awak boleh comparekan bahagian Y. Okey, nanti boleh try jawapannya tetap sama juga. Okey, boleh. Okey. Inilah jawapan kita. Compare, ingat take note, compare hanya satu sahaja. Okey, contoh 4.
Okey, diberi A membahagi garis lurus yang menyambungkan P dan Q. Jadi, garis tu adalah P dan Q. Negatif 6, negatif 4. Q dia negatif 5, negatif 5. A dia bahagi. Tapi kita tak tahu nisbah dia berapa, nampak ni. Ni macam contoh 3 tadi lah. Okey, MN. So, kita letak je lah kat situ MN. Okey, sebab kita tak tahu berapa dia saiz ukuran nisbah dia. Cari nisbah MN. So, samalah macam ni. Macam contoh 3 ni sama. Okey. Jadi, kita guna formula tembiring garis sebab dia ada nisbah kat situ. Mulakan daripada nisbah belakang. N darabkan dengan. Cikgu terus. Okey, sebab kita dah tahu nilai Q dia, kita buat negatif 5, negatif 5. Negatif 5, negatif 5. Kemudian N darabkan dengan negatif 6. Cikgu terus darabkan boleh. N darabkan dengan negatif 6, negatif 6N. Tambahkan dengan M darabkan dengan negatif 5. Negatif, terus selesaikanlah. Okey, negatif 5 Negatif 5M. Tambahkan dengan M tambah N, sama juga. Kemudian N darabkan dengan Y pula. Negatif 4N. M darab negatif 5, negatif 5M. M tambah N. So, macam tadilah, compare. Pilih salah satu nak yang mana. Okey, boleh ambil kat depan saja. Ikut terpulang pada pelajar nak compare yang mana. Negatif 6 tolak 5M bagi M tambah N samakan dengan negatif 5. So, kita macam tadi. Cikgu guna kat sini tak muat. Negatif 6 tolak 5. So, ni darab silang. Negatif 5 tolak 5N. Okey, dia nak nisbah apa? M nisbah N. Jadi, M duduk di depan. Oh, ni ada M. Tinggal. Sama je macam tadi So, M negatif 5M tambah 5M. Ni kebetulan sifar pula ni. Cikgu main bagi je nombor ni. Ni ada N lah. Sorry. Negatif 6N. So, negatif 5N. Dia patutnya ada nilai ni. Tu dari sifar. Tak apalah. So, N negatif 5N. Ini pun ada N. Tertinggal N. Okey. Negatif 5N tambah 6N. Okey. Kat sini jadi sifar. Dia tak boleh ada sifar ni sebenarnya kat sini ni. Sebab cikgu main bagi je nombor dia ni. Macam mana nak ubah? Ubahlah sikit Sorry tak cantik lah pula. Yang ini sekejap. Yang ni Q ni. Buatlah negatif 1 lah contoh kat sini Cikgu tukar negatif 1, sorry. Jadi kat sini tukar sikit. Ni negatif 1. Sini negatif 1. Okey, dia jadi negatif 6M tambah dia kena tukar dekat bahagian Y dia. N darabkan dengan ni betul. M darabkan dengan negatif 1 jadi negatif M kat sini. Sini salah. Okey, cek balik. Yang ni negatif 6N tolak 5M. Yang ni negatif 4. Negatif 4N tolak 5 tolak M. Okey. Kemudian yang ni pun yang ini kena tukar tu sekejap sekejap. Okey, cikgu rasa untuk contoh 4 ni cikgu memang ada salah bagi nombor lah. Okey, cikgu tukar balik nombornya. Jangan marah cikgu tahu. Okey, awak tengok dulu.
Okey. Sebab dia tak boleh nisbah dia tetap akan jadi sifar. Nanti cikgu tukar kat sini Cikgu tukar kejap. Cikgu try. Nanti kalau okey baru awak boleh salin. Sini berapa? Katakan sini 5. Lupa dah tadi cikgu. Sini 1 lah contoh. Okey, 1. Okey, sekejap. Q tu tukar. Okey, awak tengok dulu. Okey, jadi cikgu lukis balik. P dia -6, 4. Sebab cikgu main bagi je tadi nombornya tu. Dia tak boleh lah nisbah sifar. Okey, R katakan di sini. A katakan kat situ. Ni ada M dengan N. Jadi, yang ni A kita dah tahu tadi. A adalah R4 A dia R4. Okey, yang tadi tu abaikan yang permulaan tadi tu. Okey, dan ni tengok dulu. Okey, cikgu gunakan -6n. Guna macam tadilah, yang belakang darabkan dengan depan. Tambah 5m sama dengan m tambah n. Kemudian -4n tambah m samakan dengan, betul tak? -4n tambahkan dengan 5, yang ni m tambah n. Okey. Tadi yang depan tadi cikgu salah letak Okey, jadi R4. So kita nak nisbah kan. Kalau kita compare, ambil nombor yang ada nilai. Okey, kita ambil yang belakang. Adik-beradik Y. Okey, sebab R tu tak boleh. Okey, sebab dia tak ada nombor. Dan kita compare. Nanti tengok boleh dapat tak. Okey. Ambil yang belakang, samakan dengan 4. Jadi, kat sini, -4n. Ini darab, dia dari 4m tambah 4n. So, dia nak m. M duduk di depan, m tolak 4m. Ni pun ada negatif ni. Ni salah lagi ni. Dia tak boleh ada negatif. 4n. Tak apalah, ambil je lah nombor ni. Okey, cikgu salah bagi nombor ni, tak apa. -3m sama dengan 8n. Okey. Betul tak? Cikgu cek sekali lagi ni. Okey. Ni -6n tambah 5m. Okey. -4n tambahkan dengan m. Okey, kita ambil yang belakang saja sebab dia ada nilai. Okey. Ini bawa naik atas. Okey, sekarang m. Dia nak m nisbah n kan. Jadi huruf. Ni 8 bahagi -3. So, nisbah dia adalah. Cuma cikgu nilai tu dia mempengaruhi juga. Cikgu main bagi je nombornya. Tapi sepatutnya nombor nisbah dia tak boleh negatif. Okey, cikgu salah kat sini. Tapi tak apalah. Okey, dalam periksa dia tak akan bagilah bernilai negatif. Cikgu malas dah nak tukar. Tapi cikgu nak nampakkan konsepnya macam tu lah. Okey, mungkin cikgu salah bagi titik kat sini. Okey, dia tak boleh ada negatif kat sini. Tapi untuk yang ni awak catat lah. Jadi 8 nisbah -3. Okey, sepatutnya awak kena take note. Ini dia tak boleh lah. Jawapan akhir dia adalah negatif. Tapi untuk kes ni tak apa, awak terima je. Yang penting konsep dia. Okey, cikgu salah bagi nombor. Cikgu malas lah nak tukar. Okey. Jadi ni awak tukarlah nanti. Buat 5-1 Okey. Sekarang yang tadi waktu nak cari nisbah tak boleh comparekan dengan R. Sebab dia tak ada nilai. Kita compare yang belakang saja. Kemudian sekarang nak cari R. Okey, untuk mencari R. Sekarang ni pun cikgu tak pasti ni muat tempat ke tak. Sekarang kita compare lah R ni dengan, sebab R ni kan duduk di depan. So kita ambil yang depan tu. Okey, kita ambil yang depan ni. So kita ambil nilai ni. R sama dengan -6n tambah 5m. M tambah n. So, kita gantikan saja n yang kita dapat tadi.
N yang kita dapat tadi adalah negatif 3. M yang kita dapat tadi adalah, M adalah 8. M tambah N. Jadi 8 tambahkan dengan negatif 3. So, kita dapatlah nilai R kat situ nanti. Negatif 6 kali 3, 18. Tambah 40. Okey, ni 58. Bahagikan dengan 8 tolak 3, dapat 5. Jadi nilai dia adalah 58/5. Okey, ni jawapan dia. Okey. Macam itulah konsep dia. Cikgu nak nampak, tapi kat sini cikgu beritahu awal tak apa. Kita yang ni kita ambil dulu nisbah dia negatif. Sepatutnya nisbah dia tak boleh negatif lah. Cikgu salah letak nombor kat situ, tak apa. Yang penting konsepnya awak faham. Dan untuk mendapatkan R, kita ambil balik formula tembeling garis tadi dengan nilai N, M yang kita dapat, kita masukkan dekat situ. Okey. Ini nanti dalam buku modul muka surat 133. Latihan 2, dia menggunakan konsep yang ni. Okey. Alright. Okey, yang terakhir. Okey, yang ini tak perlu salin dalam buku nota sebab yang ni awak terus salin dalam buku modul PAK. Okey, muka surat 133. Soalan nombor 2. Yang ni terus salin dalam buku modul Okey. Okey, titik C adalah PQ kuasa 2 membahagi tembeling garis yang menyambungkan titik A dan titik B. Jadi A, cikgu lukiskan siap-siap A dengan B. Okey, dan C tu membahagikan tembeling garis tu. Okey, C tu duduk di antara dia, tetapi kali ni dia dah bagi dah nisbah dia 3 nisbah 5. Maksudnya yang depan tu pendek, yang belakang tu jauh sikit. Ungkapkan P dalam sebutan Q. Jadi, sebab ni adalah dia ada nisbah kat situ, kita gunakan formula tembeling garis. Kita mulakan daripada 5. 5 darabkan dengan M. Tapi PQ kuasa 2 dah ada titik dia kita dah tahu. So 5M tambah 3 darabkan dengan 2P. 3 darabkan dengan 2P dapat 6P. Yang ni dapat 8. Sebab apa? 3 tambah dengan 5, 8. Lepas tu yang ni pula, ni dah habis X, sekarang Y pula. 5 darabkan dengan 2M, 10M tambahkan dengan 3 darabkan dengan 4Q, 12Q. Okey, sekarang kita compare. Okey, kita compare. Okey, adik-beradik X 8 samakan dengan P. Okey, yang ini kita compare dua-dua. Okey, comparekan dua-dua. Comparekan X, comparekan Y. Tapi kalau nak mencari nisbah, cukup comparekan salah satu saja. 5M tambah 6P sama dengan 8P. So kat sini kita boleh kumpulkan 5M. 8 tolak 6 akan dapat 2P. Okey. Dia nak ungkapkan P dalam sebutan Q. Okey, dekat sini kita boleh dapat kita stop dulu kat sini. Kemudian kita comparekan yang Y pula. Kita samakan dengan Q kuasa 2. So apa yang kita nampak kat sini, ni akan dapat 8Q kuasa 2. Kita ringkaskan. Jadi dia nak apa? P dalam sebutan Q. So dia tak nak ada huruf M kat situ. Jadi apa perlu kita buat? Kita modify kat sini. Kita jadikan dia sebagai tajuk rumus 2P/5. Jadi nilai M ni nanti ganti kat sini. 10 gantikan nilai M. M tu ambil ni 2P daripada compare yang pertama tadi. Sebab dia tak nak dalam sebutan M. Okey, yang lain kekalkan. So yang ni boleh cancel, dia dapat 2. Dia dapat 4P
Ni selesaikan macam biasalah. Ungkapkan P. Jadi P duduk di depan. Ataupun kita nak kecilkan dulu pun boleh. 4, 12 dengan 8 ni. Kalau kita kecilkan, bahagikan dengan 4, kita dapat 4 tambah 3Q sama dengan 2Q kuasa 2. So, sikit lagi. P adalah 2Q kuasa 2 tolak 3Q. Okey. Ni nombor ni cikgu dah bahagi siap-siap kecilkan. Guna sifir 4. Okey. So, dapatlah nilai P. 2Q kuasa 2 tolak 3Q. Okey, itulah topik hari ni yang kita belajar adalah pembahagian tembereng garis. Okey, tips dia ada nisbah dekat situ. Okey, jadi ni latihan untuk hari ni, modul PAK 21. Awak turn in dalam Google Classroom 132 dan 133. Okey, itu sahaja. Terima kasih.